Okey, sudah kita sambung kembali. Tajuk kita iaitu akhlak menurut Islam. Saya berhenti tadi ialah tentang proses penyucian jiwa. Okey, proses penyucian, bila mana kita mempunyai akhlak yang baik, automatik kita akan melakukan proses penyucian jiwa. Berakhlak baik akan menjadikan jiwa kita bukan setakat luaran kita, tetapi dalaman kita pun jadi baik. Okey, pertama, proses penyucian jiwa bila berakhlak dengan akhlak mahmudah dapat mengosongkan jiwa daripada sifat buruk. Jiwa dalaman diri pun akan rasa tak mahu terima perkara sifat yang buruk. Yang kedua, bermatlamat mencari keridaan Allah. Kita akan rasa bila berakhlak baik ni, mengapa kita berakhlak baik? Kita nak cari redha Allah. Redha Allah lah yang menyelamatkan diri kita di dunia dan juga di akhirat khususnya. Seterusnya, menghiaskan jiwa dengan sifat yang terpuji. Kita kena usahalah sifat yang terpuji itu jadi amalan kita, jadi perbuatan laku kita setiap hari tanpa sejemu. Kita kena rasa jangan penat dalam berakhlak mulia. Jangan rasa penat. Kita kena sentiasa. Yang keempat, mengindahkan pekerti melalui kelakuan lahiriah. Pekerti kita dalam secara lahiriah kita, secara luaran kita, bila dalaman kita baik, automatik insya-Allah akan lahiriah ni, zahir kita itu, secara zahir kita akan nampaklah perbuatan kita itu perbuatan kita itu baik. Daripada hati yang baik akan lahirlah insan yang baik dari segi lahiriahnya, insya-Allah. Okey, itu adalah proses penyucian jiwa dalam kita mana kita berakhlak dengan mahmudah. Okey, apa kepentingan akhlak menurut Islam kepada setiap individu, kepada keluarga, kepada masyarakat dan negara? Ada empat kategori manusia, kategori insan yang kita kena jaga bila kita mempunyai akhlak yang baik. Kita mempunyai kepentingan kepada diri kita, kepada keluarga kita, masyarakat dan negara. Yang pertama, jadi individu membina jati diri yang baik mengikut Al-Quran dan Sunnah. Pastinya kita akan jadi bina jati diri kita. Kita bentuk diri kita menjadi berakhlak yang baik mengikut Al-Quran dan Sunnah. Landasan Islam yang betul lah. Yang kedua, melahirkan individu yang bertakwa. Orang yang baik memang dia akan sentiasa bertakwa. Dia hanya takut kepada Allah semata-mata, tidak takut oleh apa melainkan hanya kepada Allah semata. Jadi serahkan segalanya kepada Allah. Keluarga, dan sekelumnya kepada keluarga, penting kepada keluarga, membentuk sebuah keluarga bahagia. Bahagianya keluarga kerana individunya bahagia. Keluarganya bahagia kerana individunya berakhlak. Akhlak terbentuk individu yang baik, maka wujudlah masyarakat keluarga yang baik. Keluarga yang baik akan muncullah seterusnya masyarakat yang baiklah, sehinggalah kepada negara. Okay, saling bertolak ansur dan bantu-membantu dalam keluarga. Orang yang punya akhlak yang baik, dia akan sentiasa saling bantu-membantu antara semata dalam keluarga. Tidak ada perasaan hasad dengki, tidak ada perasaan penting diri, selfish dan sebagainya lah. Seterusnya kepada masyarakat. Bila terbentuk keluarga yang baik, akan pergi pada masyarakat. Masyarakat melahirkan masyarakat yang harmoni. Bila satu individu yang baik membentuk keluarga yang baik, akhirnya masyarakat jadi baik. Masyarakat jadi harmoni, meneguhkan perpaduan antara kalangan masyarakat. Perpaduan dapat dibentuk dan diwujudkan dengan masyarakat. Amanlah. Apa sih kesannya? Akan jadi keamanan dan kesejahteraan. Okey, dan seterusnya, bila masyarakat semua mempunyai akhlak yang baik, akan negara pula akan menjadi negara yang sejahtera dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bina negara yang baik. Yang seterusnya, meningkatkan imej negara di mata dunia. Bagusnya negara Malaysia ni contohnya kan. Negara Malaysia ni semua rakyat dia budi pekerti yang baik, lemah lembut, sopan santun dan sebagainya. Sukalah orang datang lah. Okey, akan dapat menarikkan lagi orang datang melawat negara kita, insya-Allah. Okey, seterusnya, cara memupuk akhlak yang mulia. Cara kita macam mana kita nak pupuk akhlak yang mulia. Okey. Pertama, kita mesti taat pada perintah Allah. Kalau tak taat perintah Allah, macam mana baik sekalipun, kita sukarlah semayang malam tak jadi. Sebab semayang tu dia akan membentuk
menjadi seseorang itu jadi baik. Kalau akhlak solat dia jaga, insya-Allah akhlak pun akan terjaga. Mencontohi dan meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpekerti mulia. Contohi dan teladani Rasulullah yang punya pekerti yang mulia. Semua saya dah katakan, innama bu'istu li utammima makarimul akhlaq. Contohilah, teladani. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah, teladan yang baik. Okey. Sentiasa berdoa, mohon rahsia akhlak. Kena ingat, kita tempat kita doa tu adalah silahul mukmin kan. Doa itu adalah senjata. Mana kita doa minta Allah supaya kita ni sentiasa dihiasi dengan akhlak yang mulia. Mujahadah, ini usaha. Kena berusaha untuk memperbaiki diri. Jangan biarkan begitu saja. Kena ada usaha. Jangan penat, jangan susah. Sabar dan sentiasa berusaha. Okay, muhasabah. Kena ada sentiasa hisap diri. Muhasabah diri kita. Adakah kita yang baik? Kalau tak baik, kita perbaiki. Bila muhasabah, dia ada usaha untuk membaikilah. Dan akhir kali kita kena bersabar dan istiqamah. Biarlah orang kata apa, kita nak berakhlak baik, kita kena memang akan terima mehnah, cabaran sebagainya. Tapi sabar, teruskan sehinggalah Allah akan tolong kita. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kita tolong Allah, Allah akan tolong kita dan tetaplah pendirian kita pada jalannya, insya-Allah. Okay, seterusnya pengamalan akhlak Islam. Okey, macam mana kita nak contoh pengamalan akhlak Islam? Pertama, kalau kita dengan orang, menghormati. Sebab kita ni tak boleh dengan orang. Bila kita nak menggambarkan bahawa akhlak kita baik, kita dengan orang, kita kena hormat orang. Prihatin dengan apa yang berlaku sekeliling kita. Kita tahu dah kawasan tu bahaya, kita bagi tahu ini bahaya, jangan kita pergi. Kita tahu dah ada kalangan kita ni susah, kena bantu. Itu dia kan, prihatin, tolong. Dan seterusnya tolong menolong, ta'awun, tolong bantu di antara satu sama lain. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan seterusnya kita kena kasih sayang, hubbud, kita kena rasa kasih sayang antara satu sama lain. Sama-sama Islam kita kena sayang, sesama manusia pun kita kena rasa sayang, kepada binatang pun kita kena rasa sayang kan. Okey, seterusnya contoh senarai akhlak. Akhlak mahmudah apa dia? Akhlak mazmumah ada yang kita boleh baca lah. Mahmudah, sahabat. Contoh ni contoh sajalah nak berikan gambaran tentang apa itu akhlak mahmudah dan apa dia akhlak mazmumah. Okey. Mahmudah, sabar, syukur, khauf. Khauf ni takutkan ke muka Allah. Khauf ni takut. Kita rasa takutnya nak buat dosa tak. Raja maksudnya mengharapkan keridaan Allah. Benar, jujur, pemaaf, pemalu, tawaduk. Tawaduk ni rendah diri. Sentiasa rendah hati sama manusia. Jangan kita rasa sombong. Tawakal, serahlah kebergantungan kepada Allah SWT. Lawan dia sifat mazmumah, itu tergesa-gesa, riak, melakukan satu untuk dapat kemasyhuran semata-mata, hasad dengki, takabur, ujub, bakhil dan sebagainya. Itulah di antara pemarah dan sum'ah dalam melakukan satu kerja untuk mendapat kemasyhuran. Okey. Yang ini adalah merupakan laman web yang boleh kita layari berkenaan dengan berkenaan dengan akhlak lah. Okay. Contoh kita buka satu ni, akan pergi kepada laman web tentang cerita tentang akhlak Islamiah. Okay, boleh baca ini pada Tinta Santandu sudah contoh. Yang keduanya YouTube, kita boleh lihat. Okey, sekianlah sekadar dulu. Itulah di antara perkara kita pun masa tak cukup, kita akan sambung kuliah lagi insya-Allah. Jadi apa-apa pun bolehlah bersama dengan semaaf. Kita jumpa lagi dalam subjek lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Harap semua anak-anak dapat melakukannya. Lepas ni Ustazah akan bagi soalan. Harap semua mengikuti pelajaran dengan baik insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.